Abdullah Azzam. Dengan inisiatif dia, Abdullah Azzam ini berjaya menyatu padukan ketujuh orang ketua parti politik ataupun ketua tanzim yang terdiri daripada Ustaz Yunus Khalis, Ustaz Burhanuddin Rabbani, Ustaz Rasul Sayaf, Ustaz Ghulam Nabi, Mujadidi, Jailani dan juga Gubuddin Hekmatyar untuk bersatu di bawah satu kesatuan mujahidin, dan mereka berjaya menubuhkan Kesatuan Mujahidin Islam Afghanistan yang diketuai oleh Rasul Sayaf dan timbalannya Gubuddin Hekmatyar. Penyatuan ini sangat-sangat mengejutkan Amerika dan juga Rusia. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan suasana politik kita ni, macam penyatuan ummah lah, begitulah, yang menggerunkan musuh ataupun membangkang. Jadi Amerika dan juga Rusia ni cukup bimbang dengan penyatuan ini kerana boleh menggugat mereka. Dan di waktu yang sama, Presiden Pakistan ketika itu, Presiden Zia-ul Haq, turut memberi sokongan yang luar biasa kepada mujahidin Afghanistan. Yang sebelum ini, Presiden Zia-ul Haq ini dikenali sebagai seorang diktator yang juga anti kepada perjuangan Islam. Tetapi mungkin dia mendapat hidayah daripada Allah, dia telah memberi sokongan yang cukup hebat. Saya ketika pergi ke Afghanistan tahun 1988 itu, saya dapat rasakan bagaimana hebatnya orang Pakistan memberi layanan kepada mujahidin Afghanistan yang transit di tempat mereka sebelum masuk ke Afghanistan. Mereka memberi layanan yang baik, pihak-pihak polis dan juga pihak keselamatan Pakistan ini kepada mujahidin, khususnya mujahidin Arab yang berada di negara Afghanistan. Presiden Zia-ul Haq juga menempatkan di kawasan sempadan-sempadannya penempatan khusus untuk mujahidin Arab, membuat pusat latihan mereka sebelum masuk ke Afghanistan. Sikap Zia-ul Haq ini menyebabkan Amerika dan Rusia lagi bimbang dan takut, yang akhirnya mereka membuat perancangan membunuh Presiden Zia-ul Haq dengan meletupkan helikopter yang dia naik pada tahun 1988. Untuk membunuh seorang presiden ini, Amerika menggadaikan 2 orang pegawai kedutaannya. Bila saja helikopter itu naik, tak sampai 1 minit, terus meletup di udara. Mujahidin seluruh Afghanistan dan juga yang berada di Pakistan berkabung selama sebulan di atas syahidnya Zia-ul Haq. Memang terasa sedih kerana dia banyak memberi sokongan kepada mujahidin Afghanistan. Dan selepas daripada penyatuan mujahidin Afghanistan, memang benar seperti yang dijangkakan oleh tentera Rusia, tentera mujahidin ini makin hari makin kuat dan mereka dapat menawan banyak wilayah-wilayah yang dikuasai oleh tentera Beruang Merah. Tentera Rusia telah menghadapi tentangan yang hebat. Berpuluh ribu askar mereka yang terkorban. Dan mereka juga mendapat tekanan daripada keluarga orang mereka yang bertahun-tahun datang ke Afghanistan tetapi tidak pulang. Tentera mereka yang terkorban tidak dimaklumkan kepada keluarga masing-masing. Jadi banyak tekanan yang dihadapi oleh mereka, dan mereka di akhir tahun 88 itu mereka bercadang untuk keluar daripada Afghanistan. Tetapi mereka juga mempunyai maruah, sebab disebut mereka sebagai Beruang Merah nak mengaku kalah kepada mujahidin yang tidak ada pengalaman, yang tidak ada senjata yang canggih dan sebagainya. Jadi ini satu juga tekanan kepada mereka. Bagaimanapun mereka terpaksa terima hakikat yang mereka sudah mulai lemah, tidak mampu lagi untuk berdepan dengan mujahidin. Dan akhir-akhir 88 itu
hanya tinggal satu wilayah saja lagi yang tidak dikuasai oleh mujahidin, iaitu wilayah Kabul. Dan mereka juga, tentera-tentera Rusia ni mendapat tekanan-tekanan lain, termasuklah tekanan daripada anggota tentera mereka sendiri yang lari bersama-sama masuk membantu mujahidin. Oleh kerana tidak lagi tahan dengan apa yang mereka hadapi, tekanan demi tekanan, akhirnya pada penghujung 89, tentera Rusia terpaksa keluar meninggalkan bumi Afghanistan kepada tentera boneka mereka di bawah pimpinan Presiden Najibullah yang menggantikan Babrak Kamal. Ketua Angkatan Perang Najibullah ini bernama Jeneral Rashid Dostum, seorang yang berfahaman komunis. Dialah yang berdepan dengan mujahidin. Apabila Najibullah sedar yang dia juga akan menghadapi kekalahan, sebelum meninggalkan Kabul, dia telah cuba mengangkat bendera putih. Dia cuba mencari mana-mana pemimpin mujahidin yang agak dia boleh berbincang untuk memohon perdamaian. Dan akhirnya, di antara ramai 7 orang mujahidin itu, dia dapat kesan seorang yang bernama Mujadidi. Dan dia telah menghantar wakil bertemu Mujadidi untuk membuat pertemuan perdamaian antara dia dan juga pasukan mujahidin. Dan begitu juga dengan Amerika. Amerika bila dia dapati Rusia dah keluar dan boneka mereka Najibullah ni juga mungkin lemah, Amerika sangat bimbang kalau mujahidin ini dapat memerintah Afghanistan dan presidennya ialah Rasul Sayyaf dan Perdana Menterinya adalah Gulbuddin. Jadi ini menjadi satu cabaran kepada mereka. Mereka bimbang. Akhirnya mereka juga susun strategi dengan Najibullah. Mereka juga buat perencanaan untuk bersetuju melantik Mujadidi sebagai bakal Presiden Afghanistan sekiranya Najibullah menyerah kalah. Jadi sebelum itu, Mujadidi ini diberi tugas oleh Amerika bersetuju dengan mereka untuk memburuk-burukkan Gulbuddin Hekmatyar dan juga Ustaz Sayyaf. Jadi mereka telah menyusun program di negara Timur Tengah, khususnya Mesir dan juga negara Eropah, bawa Mujadidi ditugaskan untuk memburukkan dua-dua pemimpin yang mujahidin yang mereka geruni sebagai pemimpin-pemimpin yang pengkhianat lah istilahnya. Jadi akhirnya Najibullah telah pun terpaksa menyerah kalah dan dia keluar. Sebelum dia keluar, dia berjaya mengumpulkan semua pimpinan mujahidin dan bersetuju untuk melantik Mujadidi sebagai presiden. Bagaimanapun, pelantikan Mujadidi ini telah ditentang hebat oleh Gulbuddin Hekmatyar. Yang 6 orang lagi pemimpin mujahidin bersetuju kerana Amerika telah pun berjanji Mujadidi ini akan menjadi presiden sementara, iaitu selama 3 bulan saja. Selepas 3 bulan, Majlis Mujahidin akan diberi kuasa untuk melantik Presiden dan Perdana Menteri mereka sendiri. Sebab itu 6 orang lagi bersetuju. Bagaimanapun Hekmatyar yang terkenal sebagai prinsip seorang yang keras ini, dia yang anti kepada Amerika, tidak bersetuju dan mengambil sikap sanggup menghadapi perang dengan 6 lagi kumpulan mujahidin. Dan akhirnya berlakulah apa yang disebut oleh masyarakat dunia sebagai perang saudara antara mujahidin, di antara kumpulan Hekmatyar dengan 6 lagi kumpulan mujahidin yang memerintah sementara kerajaan Afghanistan. Dan kerajaan sementara Afghanistan ini telah melantik Rashid Dostum, jeneral yang komunis lah, memang dia ni berfahaman komunis, untuk berhadapan dengan tentera Gulbuddin. Dan seorang lagi ialah tu pemimpin mujahidin Ahmad Shah Mas'ud
juga bergabung dengan Rashid Dusum untuk bertempur dengan kumpulan tentera Gulbuddin Hikmatyar. Selepas daripada 3 bulan, Mujahideen mengkhianati perjanjian. Dia tidak mau letak jawatan. Alasannya kerana Afghanistan belum lagi aman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia kata Mujahideen ini belum lagi dapat bersatu. Ini samalah apa yang sedang berlaku di negara kita sekarang. Jadi, Jeneral Rashid Dusum, dia ni telah rasa dirinya tertipu. Kerana yang menghadapi tentera Gulbuddin ini ialah pasukan tenteranya. Yang mati ialah tenteranya. Tentera-tentera kumpulan Mujahideen yang sementara duduk di barisan belakang. Jadi dia kecewa. Bila dia kecewa, dia telah berpakat pula dengan Gulbuddin Hikmatyar untuk menyerang ataupun berperang menghadapi serangan daripada Mujahideen. Sementara yang diketuai oleh kumpulan Ahmad Shah Mas'ud. Di sini timbul satu masalah ataupun isu yang besar kepada Mujahideen luar. Khususnya Mujahideen daripada Arab. Kerana mereka sebelum ini membantu Gulbuddin Hikmatyar melawan Rashid Dusum sebagai seorang jeneral yang berpahaman komunis. Tiba-tiba Hikmatyar telah bersetuju terima Dusum duduk di dalam kumpulannya. Jadi timbul masalah yang besar kepada Mujahideen Arab daripada luar, yang akhirnya terpaksalah ulama-ulama yang ada di dalam kalangan Mujahideen Arab ini terpaksa rujuk kepada beberapa pihak. Mereka semak balik beberapa kitab untuk memastikan mereka berada di pihak yang benar. Sama ada mereka terpaksa tawakuf, berhenti daripada menyembelih mana-mana pasukan, ataupun terus bersama dengan Gulbuddin Hikmatyar. Di dalam keputusan hasil daripada muzakarah ulama-ulama ini, akhirnya mereka membenarkan apa yang dilakukan oleh Gulbuddin Hikmatyar atas 2 sebab. Sebab yang pertama, Gulbuddin perlu mengurangkan musuh. Jadi bila dia bersetuju terima Rashid Dusum, makna Gulbuddin telah pun mengurangkan musuh daripada kumpulan 6 Mujahideen kepada 5 saja. Dan yang keduanya, alasannya tentera ataupun pasukan yang dipimpin oleh Jeneral Rashid Dusum ni merupakan pasukan tentera yang terkuat di kalangan mereka. Dan apabila dia bersatu dengan Gulbuddin, makna tentera Gulbuddin akan bertambah kuat. Jadi wajar tindakan Gulbuddin, dan akhirnya seluruh Mujahideen luar, terutamanya Arab, meneruskan perjuangan mereka menentang Mujahideen sementara bersama dengan pasukan Gulbuddin Hikmatyar. Dan